عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukurillah, pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam kuliah tadabbur bagi memahami surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan, kuliah kita berdasarkan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan yang memiliki buku boleh buka di halaman 181 ataupun 191 bagi buku cetakan yang baru. InsyaAllah pagi ini kita akan tadabbur ayat 6 daripada surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah akan jalan yang lurus. Ayat 6 daripada surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan, semalam kita telah menyentuh bagaimana hubung kait petunjuk yang kita mohon di dalam salat itu dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Setelah saya menjelaskan melalui catat alir di papan putih, tuan-tuan lihat, faham elok-elok bahawa hubung kait Allah dan manusia dalam konteks itu ialah melalui Al-Quran dan salat. Allah turunkan Al-Quran kepada manusia supaya manusia tahu, supaya manusia faham apakah tanggungjawab kita sebagai manusia kepada Allah. Jadi baca Al-Quran, faham elok-elok. Akhirnya di situ, dan seperti mana dalam ayat 29-45, Allah sebut, Utlu ma'uhaya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Sesudah baca tilawah Quran, faham elok-elok, maka laksanakanlah solat. Di dalam solat kita mohon petunjuk kepada Allah. Iaitulah yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami akan jalan yang lurus. Kita mohon, menadah tangan, minta kepada Allah. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, kita jumpa ayat ini. Itulah ayat awal dari surah Al-Baqarah. Allah sebut, di dalam Al-Quran itu ada petunjuk kepada untuk orang-orang yang bertakwa. Fihi hudan lil muttaqin. Di dalamnya, dalam Al-Quran yang tiada sebarang keraguan itu, ada petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kita pun telah menjelaskan dalam ayat 3 dan 4 Al-Baqarah, siapa orang bertakwa itu ada 5 ciri. Dan 5 ciri itulah menentukan siapa orang yang bertakwa. Maka 5 ciri itulah kita jadikan senarai semak kita, tuan-tuan dan puan. Itu cara kita nak menghayati Al-Quran ini. Semak dalam 5 ciri itu, ada tak ciri-ciri itu pada diri kita? Apakah aku ini orang yang beriman kepada yang gaib? Tak nampak malaikat, tak nampak aku beriman. Ada, ya, tanda. Kemudian beriman, mendirikan solat. Ya, kita mendiri solat. Yang ketiga, berinfak dengan apa yang Allah beri. Dah buat ke belum? Semak sendiri. Kemudian yang keempat, beriman kepada Al-Quran. Iman sungguh ke ni? Atau iman setakat bercakap kita beriman, tapi kita tak laksanakan. Jadi beriman dengan Quran ini, hendaklah dengan sungguh-sungguh kita bertilawah, bertadabur, kemudian amalkan segala isi kandungan Al-Quran. Kemudian baca terus, kaji terus. Itulah sifat orang yang beriman kepada Al-Quran. Semak diri kita, ada tak? Kemudian yang akhir sekali, yakin sungguh kepada hari akhirat. Tengok balik, ada tak keyakinan sungguhkah kita ni yakin pada hari akhirat? Kalau kita di usia kita dah bersara ni, di usia 60-an lebih ni, hati kita masih juga
terikat dengan dunia, nak seronok lagi, nak bermain-main lagi, sedangkan usia kita dah dekat nak pergi ke hari akhirat. Itu menunjukkan tanda-tanda kita cakap je kita ni beryakin sungguh pada akhirat tapi tak betul pun. Jadi kita kena semak. Dengan menyemak 5 ciri-ciri ini, kita tahulah sama ada diri kita ni tergolong atau tidak sebagai orang-orang yang bertakwa. Kenapa perlu? Kerana orang yang bertakwa itu yang akan dapat petunjuk. Sedangkan kita semua orang Islam yang bersolat minta petunjuk. Agak-agak semua orang dapat tak petunjuk, tuan-tuan dan puan. Kalau kita tak balik kepada Al-Quran, tak dapatlah. Sebab Allah dah sebut, hudan lil muttaqin tu ada di dalam Quran. Jadi nak dapat petunjuk yang kau duk minta-minta ni, kau jangan lupa. Jangan tinggalkan Al-Quran itu. Jadi nampak hubungan rapat antara Al-Quran, salat, Al-Quran, salat. Itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, mari kita baca pula dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Satu ayat yang selalu kita baca terutama di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat 185 surah Al-Baqarah atau surah 2. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan terdapat penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Dan juga terdapat Al-Furqan, pemisah, pembeza antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk, antara ilmu dan jahil, antara cahaya dan kegelapan. Dibezakan dengan Al-Quran itulah. Jadi tuan-tuan dan puan, ayat ini menjelaskan bahawa secara amnya Allah turunkan Al-Quran ini supaya manusia dapat petunjuk. Sayangnya sebahagian manusia tidak hendak petunjuk ini. Sebab itu mereka tak pedulikan Al-Quran, tak mau beriman kepada Al-Quran. Malah mereka kufur, ingkar, lawan Allah balik. Mereka mensyirikkan Allah. Itulah sifat sebahagian besar manusia. Padahal Allah sebut dah ni, aku turun Quran ni petunjuk untuk seluruh manusia. Tetapi tak semua manusia dapat. Siapa yang dapat? Itulah yang disebut Al-Muttaqin dalam ayat 2. Dalam ayat 2 surah yang sama Allah kata, Quran itu fihi hudan lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa itulah sahaja yang mendapat petunjuk Al-Quran. Sedangkan manusia yang lain tak dapat. Kenapa mereka tak dapat? Padahal Allah dah sebut, aku turun Quran ni hudan linnas. Petunjuk untuk semua manusia, bukan untuk kita sahaja. Tapi mereka tak dapat kerana mereka menolak. Mereka tidak mahu menerima Al-Quran. Salah mereka lah. Tetapi asalnya, tujuan awalnya, tujuan umumnya Al-Quran diturunkan itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 benda yang disebut di dalam ayat 185 tadi. Tuan-tuan kena faham. Sebab nanti kalau tak faham kita kata kenapa pula dalam ayat 2 Allah kata Quran itu petunjuk untuk orang yang bertakwa. Sedangkan dalam ayat 185 Allah kata pula Quran itu petunjuk pada manusia. Yang mana satu yang betul? Adakah pertentangan atau konflik antara dua ayat ini? Tidak, tuan-tuan. Dia memberi makna yang sama. Makna secara umum Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk kepada seluruh manusia dari seluruh zaman. Tetapi manusia tak mau beriman kepada Al-Quran, itu isu dia. Jadi nak salahkan siapa? Yang Allah cakap itu betul. Sebab itu Allah sebut Quran itu akhirnya menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kerana orang yang bertakwa itulah orang yang beriman. Ingat balik ciri takwa itu satu daripadanya, nombor 4 ialah beriman kepada Al-Quran. Dengan beriman pada Al-Quran itulah mereka menjadi orang yang bertakwa dan
mendapat petunjuk daripada Al-Quran itu. Sedangkan manusia lain yang disebut dalam 185 tu tak dapat kerana mereka menolak. Mereka tidak beriman. Malah kalau kita masuk ciri mutakin tu semua tak ada lah. Sebab mereka tak beriman kepada yang lain. Tak mau beriman kepada Allah. Tak mau beriman pada malaikat, para rasul. Tak beriman kepada hari akhirat. Jadi di mana kelayakan mereka untuk dapat petunjuk. Jadi tuan-tuan dan puan faham. Di antara dua ayat ni tidak ada konflik. Malah saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Kita sambung pada ayat. Semalam kita dah baca ayat 2, ayat 3, ayat 4 dari surah Al-Baqarah. Hari ini kita sambung. Ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat 5 ni masih lagi menjelaskan ayat-ayat sebelumnya. Iaitulah ayat 4, 3 dan 2 dari surah Al-Baqarah. Jadi kita baca ulang balik supaya kita nampak kesinambungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ayat 5 kita baca hari ini. Allah nak menjelaskan makna orang-orang mereka itu. Ulaika tu makna merujuk kepada ulaika siapa? Itulah orang-orang yang bertakwa. Yang mana cirinya Allah sebut 5 dalam ayat 3 dan 4. Jadi ulaika tu mereka orang yang bertakwa itulah. Ulaika ala hudam min rabbihim. Makna mereka itulah yang sentiasa mendapat petunjuk. Berada di atas petunjuk Allah. Petunjuk dari Rabb mereka. Kerana mereka itulah orang yang layak dapat petunjuk. Kerana mereka yang bertakwa. Betul? Jadi orang yang bertakwa itu Allah sebut dalam ayat 5 ini. Mereka lah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Dan mereka lah orang-orang yang memperolehi kemenangan. Kejayaan. Wa ulaika humul muflihun. Jadi konsep kejayaan itu berada di dalam ciri-ciri takwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat hubungan ini. Jadi sebab itulah Al-Quran ini, kalau kita buat satu kesimpulan, adalah sebuah kitab yang nak membawa manusia kepada kejayaan. Supaya kita ni menjadi kelompok yang muflihun. Orang yang berjaya. Dalam suruhan, azan, salat pun kita diajak hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari kita salat, mari kita menuju kejayaan. Maka saya menulis satu buku tajuknya Mari Jom Salat Jom Sukses. Kerana kaitan ini kita melihat bahawa Allah nak kita ni menjadi umat yang berjaya. Berjaya dalam konteks kehendak Allah. Mana berjaya menurut ukuran Allah, bukan ukuran kita. Sebab menurut ukuran kita, manusia ini, kejayaan kita ni macam-macam cara. Kalau kita mendengar kuliah ceramah motivasi contohnya. Oh, konsep kejayaan ni begini. Kejayaan ini kita mesti jadi jutawan. Kejayaan ini mesti kita peroleh harta yang banyak. Itu pendekatan manusiawi. Pendekatan yang kita asaskan pada hawa nafsu kita. Tidak kepada nilai-nilai Allah. Itu sebab berbeza. Tapi bila Quran menyebut falah, kejayaan, faiz. Orang yang berjaya juga dipanggil. Faizun, orang yang berjaya ni. Semua kelompok ini ada nilai-nilai yang Allah tetapkan. Itulah nilai-nilai ilahiyah. Tak samalah dengan apa yang kita sebut tadi. Bila dengar ceramah motivasi, kejayaan tu begitu, begini, dikaitkan dengan dunia. Itu saja. Sedangkan kejayaan daripada pendekatan ilahi berbeza.
Jadi kita ni sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, maka kita berpegang kepada nilai-nilai Allah. Jadi kejayaan menurut Allah itu adalah kejayaan yang sempurna, total success. Itu yang disebut dalam, pernah dengar tuan-tuan dan puan, total success, kejayaan menyeluruh. Apa makna kejayaan menyeluruh tu? Maknanya termasuklah kejayaan di dunia ini sehinggalah kita di hari akhirat nanti berjaya. Kita takut sebab sebahagian besar manusia ni dia berjayalah di dunia mengikut nilai-nilai duniawi dia. Dia dapat itu, dapat ini, apakah hendak dia tercapai. Hidup dia selesa mewah sebagaimana diingini oleh nafsunya. Tetapi nanti di hari akhirat mereka tak dapat apa-apa. Sebaliknya diheret ke neraka. Maka tidak ada makna kejayaan itu. Itu yang dikatakan dia bukan hakikatnya. Bukan kejayaan sebenar. Jadi total sukses itu hanya ada di dalam petunjuk Allah ini. Inilah Allah tunjuk pada kita. Kamu nak berjaya macam mana, kamu kena ikut petunjuk. Jadi di sini hari ini kita akan melihat satu konsep yang kita kena faham. Dan kita itulah benda yang kita praktik dalam hidup kita. Kita nakkan kejayaan ya. Kejayaan. Ataupun sukses. Bila kita nak kejayaan, kita perlukan kepada hudan tadi. Ingat baik-baik. Kita sebagai orang Islam, kita diajar nak dapat kejayaan, kita mesti dapatkan daripada petunjuk. Tak ada petunjuk tadi, yang macam mana kita nak dapat kejayaan. Ingat tuan-tuan, ini kita boleh gunakan sebagai landasan motivasi kita. Dalam hidup ini sendiri nak jaya, nak berjaya dalam apa jua bidang pun, baik sama dalam bidang kerjaya kita, dalam impian kita, kita nak berjaya, maka kita tidak boleh lari daripada petunjuk. Ingat baik-baik, itu yang Allah ajar kita. Okey, secara duniawi kita melihat, orang yang nak berjaya kena belajar, pergi kursus, training, kena memahami teori-teori kejayaan itu. Dan sudah tentu mereka memerlukan apa tuan-tuan? Memerlukan petunjuk juga. Jadi petunjuk kejayaan duniawi itulah pengetahuan. Kena belajar, kena ada mentor. Macam hari ni orang mentor-mentee. Kemudian kena ada, contohnya lah, kena ada dipanggil coach, pemandu dia untuk menjadi orang yang berjaya. Ini menurut nilai-nilai duniawi. Sama juga. Sebab itu Allah sebut, kamu nak dapat mendapat kejayaan, nak menjadi golongan yang berjaya, kamu kena dapat petunjuk. Maka Allah kata, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah tegaskan dah tu. Maknanya orang yang bertakwa tadi, yang mengamalkan 5 nilai-nilai yang saya ulang-ulangkan beberapa kali itu, 5 nilai beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, berinfak, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab, kemudian yakin sungguh kepada hari akhirat. Ciri-ciri inilah yang menentukan bahawa mereka ini mendapat petunjuk. Maka layaklah mereka menjadi golongan yang berjaya. Sebab itu ayat ini memberi penegasan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka dan mereka lah golongan yang berjaya. Itu satu statement yang Allah bagi. Kena yakinlah tuan-tuan perempuan, kita belajar Al-Quran ni kena yakin pada ayat ini. Jadi ayat 5 ini sangat besar kesannya. Nak berjaya baik dalam hidup dunia, baik apatah lagi kita nak total success. Jadi ingat faham konsep yang saya bawa hari ini, total success. Mari kita belajar dan kita fahami betul-betul apa makna total success ini. Jadi total success ini adalah maksud dia tadi kejayaan yang menyeluruh. Itulah kejayaan orang Islam ni. Sebenarnya itulah dia total sukses. Kejayaan tidak hanya bersifat duniawi tetapi ia sampai kepada akhirat. Jadi puncak sukses kita ialah Jannatun Na'im. Kita nak masuk ke dalam jannah Allah yang penuh dengan segala nikmatnya. Dan sedangkan kehidupan di sana adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka kita memerlukan
kefahaman yang jelas. Itulah makna total sukses tadi. Jadi kalau sukses macam kita faham duniawi ini, kejayaan kita nak hidup senang, nak hidup mewah, ada duit banyak, ada rumah besar, rumah yang banyak. Contohnya, sentiasa dapat pergi melancong around the world. Itu nilai-nilai kejayaan duniawi. Tetapi total sukses kepada kita orang yang beriman ialah ukhrawi. Mana sukses di sini sampailah ke akhirat besok pun kita hendak yang terbaik. Itulah Jannatun Na'im. Ganjaran yang teragung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang masuk ke dalam syurga itulah disebut sebagai orang-orang yang berjaya. Ya? Sebab itu di dalam kalau kita baca ini Allah jelas ni kita melihat Quran ni, hebat Quran ni. Nak dijelaskan itu sebab di dalam ayat 185 tadi disebut bahawa Al-Quran itu juga terdapat bayinatum minal huda. Penjelasan tentang petunjuk. Mari kita lihat petunjuk tentang total sukses ni Allah sebut di mana? Di dalam surah 23, surah Al-Mu'minun. Kita melihat, kita baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 11 ayat terawal dari surah Al-Mu'minun menjelaskannya. Allah kata apa? Telah berjayalah orang-orang yang beriman. Allah sebut qad, sesungguhnya, itu ayat dipanggil ayat haruf taukid, qad. Sesungguhnya telah berjayalah siapa? Orang-orang yang beriman. Kemudian Allah jelas siapa yang beriman itu? Orang yang dalam solat mereka khusyuk dalam solat mereka. Kemudian orang-orang yang menjauhkan diri, meninggalkan segala perbuatan lara, perbuatan sia-sia. Kemudian mereka itu sentiasa mengeluarkan zakat. Tak tinggal keluarkan zakat. Wallazina hum li furujihim hafidun. Mereka sentiasa menjaga kehormatan diri mereka illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya atau hamba sahayanya, maka sungguhnya mereka itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik, kemudian siapa yang mengingini selain dari yang demikian yang telah ditetapkan oleh Allah itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga amanah dan menunaikan janji-janji mereka. Dan wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara, menjaga salat mereka. Ulaika humul warisun, mereka itulah pewaris. Pewaris apa? Allazina yarisunal firdaus, mereka itulah yang bakal mewarisi Firdaus, Jannatul Firdaus. Hum fiha khalidun, sedang mereka kekal di dalamnya. Ini ayat motivasi untuk sukses tuan-tuan dan puan. Allah ceritakan itu sebab disebut tadi. Jadi 11 ayat dari surah Al-Mu'minun ini merupakan bayinatin minal huda tadi. Ingat baik-baik. Dia merupakan penjelasan tentang petunjuk Allah. Sebab Allah sebut dalam ayat yang awal kita baca tadi, ayat 5 daripada Al-Baqarah, Allah kata ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kan? Pendek je ayat tu. Jadi penjelasan dia salah satu. Ada lagi banyak penjelasan Al-Quran tentang petunjuk yang disebut dalam ayat 5 tadi. Tetapi satu daripadanya yang saya baca ni lah.
11 ayat daripada surah Al-Mu'minun. Jadi Allah cerita bahawa orang yang nak berjaya tadi, nak dapat kejayaan yang terakhir, puncak kejayaan itu ialah jannah. Dan jannah itu Nabi pesan pada kita, minta jannah yang terbaik, Jannatul Firdaus. Ini disebut dalam ayat ni. Allah janji dah, Allah dah tegaskan dah bahawa mereka ini bakal mewarisi Jannatul Firdaus. Siapa mereka ini? Itu dijelaskan dalam ayat-ayat yang disebut tadi. Jadi kita faham ayat ni baik-baik, kita semak dengan diri kita, okey tak? Ada tak semua ciri-ciri yang disebut ini? Orang yang khusyuk dalam solat, mengeluarkan zakat, meninggalkan segala perbuatan lara, perbuatan sia-sia, kemudian menjaga kehormatan diri, menunaikan amanat janji dan sebagainya. Mana kalau kita ada semua ciri ini, kitalah pewaris Jannatul Firdaus. Masya Allah. Lihat tuan-tuan dan puan, hebatnya motivasi Al-Quran. Tapi karena kita kena fahamlah dia. Kena tadabbur dia, baru nampak. Kemudian di sinilah bila kita faham baik-baik, oh di sini Allah nak jelaskan tentang petunjuk-petunjuk tadi. Sebab itu disebut dalam ayat 185, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Allah menceritakan dalam banyak ayat-ayat lain, Allah membeza. Perbuatan baik begini, perbuatan yang tak baik begini. Orang-orang yang akhlak mulia begini, orang-orang yang akhlak dia buruk begini. Kan pembeza. Itulah makna Al-Furqan. Maka Allah dah bagikan surah 25 tu disebut sebagai surah Al-Furqan. Itulah salah satu ciri dan juga nama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada petunjuk hudan wa bayyinatin minal huda, dan ada juga penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tadi. Okey tuan-tuan dan puan, melalui penjelasan apa yang saya ceritakan tadi, kita melihat daripada surah Al-Mu'minun, kita dah melihat dah ciri-ciri bagaimana kita nak dapat kejayaan tadi. Ingat baik-baik, pagi ini kita banyak menyentuh tentang kejayaan. Sebab Allah kata nak berjaya itu syarat dia mesti dapat petunjuk. Sebab Allah kaitkan orang-orang yang berjaya itu dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Begitulah cara kita nak memahami Al-Quran itu. Dia saling kait, mengaitkan. Ayat-ayat ni menjelaskan. Jadi penjelasan kepada ayat 3, ayat 4 daripada surah Baqarah tu dijelas oleh ayat 5 ni. Jadi sebab tu kita membaca ayat-ayat Al-Quran ni kena memahami cara kaedah nak mengaitkan konteks ayat dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Sebab sebahagian ayat Quran ini dia begitu caranya. Dia ada susunan dia, ada penjelasan dia. Tetapi ada juga ayat-ayat yang tersendiri. Jadi itu kena melihat dalam konteks ayat Quran ni. Tapi yang saya faham tadi, mana surah Baqarah ni dari awal sehinggalah ke ayat 5 tu nak menjelaskan peranan Al-Quran sebagai petunjuk. Nampak tak? Mula-mula ayat 2 tu Allah cerita Quran itu sebagai petunjuk kerana dia mengandungi hudan kepada siapa? Orang yang bertakwa. Kemudian siapa orang bertakwa? Dijelas dalam ayat 2, ayat 3, ayat 4. Itulah ciri orang yang bertakwa. Kemudian Allah kuatkan lagi dengan penegasan bahawa nak berjaya tu kamu mesti dapat petunjuk. Itu cerita dia. Sebab tu Allah kata, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mana penegasan. Allah tegaskan bahawa mereka itulah golongan yang dapat petunjuk. Siapa mereka itu tadi? Orang muttaqin, yang mana cirinya dijelas dalam ayat 4, ayat 5. Begitu kita faham Quran. Jadi ayat 1 hingga ayat 5 dari Al-Baqarah itu nak jelas itulah hakikat fakta. Dan bila kita kaitkan dengan solat, makna dalam solat kita minta kepada Allah tunjuk jalan yang lurus. Dan petunjuk yang kita minta tu dijelaskan dalam Baqarah tadi. Ayat 2 hingga ayat 5. Jadi tuan-tuan dan puan, dua siri kita menjelaskan tentang petunjuk Al-Quran ini. Saya berharap tuan-tuan dapat memahami dengan fasih, mana dengan sejelas-jelasnya. Supaya di situlah baru kita dapat rasai mengapa kita kena terus kekalkan diri kita dengan apa? Dua. Al-Quran, salat. Al-Quran, salat. Al-Quran, salat. Ketika mana kita dapat mengekalkan dua-dua tu, barulah kita dapat rasai
Dengan emosi kita, dengan spiritual kita, hakikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, syukrunillah. Allah beri kita Al-Quran, masya-Allah. Satu anugerah yang sangat agung. Tak terbanding dengan benda lain. Tak akan ada sebesar seagung Al-Quran, tuan-tuan puan-puan. Dengan Al-Quran itu Allah bagi kita petunjuk. Dan dengan petunjuk itu Allah nak kita ni menjadi orang yang sukses secara total. Itu dipanggil total sukses tadi. Sehinggalah ke Jannatul Firdaus. Jadi tuan-tuan dan puan, sekarang itu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah saya akan catatkan nota-nota ayat-ayat yang kita tadabbur pagi ini. Itulah antara tuan-tuan dan puan ayat-ayat yang kita tadabbur hari ini. Saya catatkan di papan putih. Catatlah dalam nota tuan-tuan dan puan. Nanti ulang-ulang semula. Itu saya selalu mengingatkan kerana Al-Quran itu perlu kita ulang dan ulang. Kerana dengan melakukan ulang mengulang itu Allah akan bukakan petunjuknya. Tuan-tuan dan puan, Quran ini memahaminya ibarat kita memahaminya berlapis-lapis makna Al-Quran. Petunjuk Al-Quran itu berlapis-lapis. Hari ini kita temui lapisan pertama. Besok kita ulang membaca lagi. Allah bagi lagi lapisan di bawah dan di bawahnya. Itulah nak memahami Al-Quran ini, Masya Allah. Ya? Jadi jangan jemu untuk mengulang-ulangi. Kerana setiap ulangan yang kita lakukan, Allah bagi petunjuk baru pada kita. Itu apa yang saya rasailah. Dan saya percaya tuan-tuan perempuan juga merasai benda yang sama. Itulah kesan atau impact bila kita faham Al-Quran ini. Dia akan memberi petunjuk lapis demi lapis petunjuk Al-Quran itu. Tidak habis. Kenapa Allah kata? Kalau tak habis tu, kerana Allah pernah sebut di dalam surah 18 ke surah berapa? Allah sebut bagaimana perumpamaan kalimah Allah tu sangatlah luasnya. Seumpama lautan. Kita lihat mungkin saya cuba cari dalam surah 18 ayat akhir. Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 109 ya tuan-tuan. 18 109. Kita tambah dalam nota kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul, katakanlah wahai Muhammad, law kana al-bahru, kalau semua jenis lautan yang ada ni, kita kata 7 lautan, menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Rabb aku, sudah tentu akan habis kering semua lautan ini sebelum habis kalimah-kalimah Rabb aku. Walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai tambahan. Maknanya apa tuan-tuan? Sebab tu saya kata tadi, kalau kita membaca Quran ni, kita ulang-ulangi, tak akan habis. Petunjuk akan datang lagi. Kerana dahsyatnya keluasan kalimah-kalimah Allah. Sebab tu Allah kata tak habis. Sebab itulah saya ada memikirkan bagaimana nak mencatat, mentadabur ayat-ayat ini, nak tulis dalam bentuk buku. Tak habis-habis. Itulah hebatnya, dahsyatnya kalamullah ini ya tuan-tuan. Jadi kalau kita tak terasa, tak tersentuh dengan keagungan Al-Quran, rugilah tuan-tuan perempuan. Sedangkan Quran tu milik kita, Allah bagi pada kita. Kita pegang pun, ada di rumah kita pun. Tapi kalau kita tak hayati dia dengan cara tilawah dan tadabbur, maka
kita tak dapatlah. Kita sekadar dapat mungkin qiraah, baca dengan harapan mendapat ganjaran daripada Allah. Malah sebahagian besar saya melihat masyarakat umat Islam hari ini, Al-Quran ni mereka lebih cenderung untuk nak ambil fadilat saja. Sedangkan fadilat Al-Quran itu ada pada petunjuk tadi. Tapi kalau kita sekadar baca-baca dengan niat, diulang-ulang berapa kali, contoh jadikan amalan, dengan niat untuk mendapat fadilat, maka petunjuk tadi rasa-rasanya susah nak dapat. Sebab petunjuk syarat dia kena baca, faham, tadabbur sungguh-sungguh, barulah datang petunjuk Allah. Sedangkan kita dalam solat minta pada Allah petunjuk. Tapi nak dapat petunjuk kita tak mau lakukan kaedah cara yang Allah ajar. Itu silap kita. Jadi kita semak baliklah tuan-tuan puan-puan, dalam belajar ni ada keadaan kita terpaksa mengkritik kelemahan-kelemahan diri kita dengan tujuan supaya kita dapat memperbaiki, meningkatkan balik. Ya. Makna kita cover balik segala kelemahan-kelemahan kita itu. Itulah akhir yang kita hendak dari proses belajar tadabbur Al-Quran. Bertemu lagi esok hari insya-Allah jika diizinkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.